Mana ya? Okey, jom kita nak buat Ini tajuk masuk tajuk baru guys. Tajuk bab 2 bab 2. Okey, last month kita belajar bab 1. So kali ni kita nak masuk bab 2. Korang dah advance lah sikit ni. Okey, ni nota je. Jadi kita nak belajar sikit apa yang ada dalam bab 2. Bab 2 ni agak tough juga ni sebab kita dah belajar mengenai sel. Dengar tak suara cikgu? Dengar clear tak suara cikgu? Rasya okey tak Rasya? Dengar suara cikgu okey? Boleh dengar dengan jelas? Dengar dengan jelas. Okey. So, apa itu sel sebagai unit asas? Okey, ni juga ambil gambar dalam buku teks saja. Okey, kalau kita tengok macam mana pembinaan rumah kita. Okey, pembinaan rumah kita ni sebenarnya dia berasal daripada ketulan-ketulan batu bata. Jadi sel kita ni seolah-olah macam batu bata ni lah. Okey, cikgu Intan macam tak stabil kenapa tu? Cikgu tutup cikgu punya kamera Sian dia. Okey dah. Okey, seolah-olah macam sel lah ni. Okey, jadi so rumah dibina daripada batu bata. Setiap batu bata adalah unit asas rumah. Jadi batu tu sebagai unit asas. Hal yang sama juga berlaku kepada makhluk hidup, iaitu unit asas kita dipanggil sebagai sel. Dia tak panggil lah batu bata, dipanggil sebagai sel. Jadi benda yang kecil untuk membina diri kita ni kita perlukan sel. Okey. Okey, pada 1663, lama dah ni. Dah berapa ratus tahun dah. Ilmuwan Inggeris yang bernama Robert Hooke mencipta namanya adalah mikroskop ringkas. Inilah sebelah ni bentuk mikroskop ringkas. Jadi digunakan kanta-kanta yang biasalah. Jadi mungkin dia tak nampak lah dengan jelas macam mana rupa mikroorganism, tapi mungkin nampak lah sikit-sikit kan. Nampak lah sikit-sikit. Dia gunakan namanya mikroskop ringkas, menggunakan cahaya aja. Okey, jadi untuk memerhatikan sekeping gabus, dia ambil ke sekeping gabus sebab untuk ambil mikroorganism mungkin kecil sangat. Dia ambil gabus. Gabus tahu gabus penutup botol tu. Siapa tak tahu gabus? Kalau kita beli botol yang mahal tu biasanya kita ada bentuk gabus macam ni. Yang dekat atas ni kan berlubang. Pernah nampak tak? Ada siapa pernah nampak tak gabus macam ni? Beli botol-botol yang mahal tu. Zaki pernah nampak Zaki? Ama pernah nampak tak gabus macam ni? Jadi dia ambil gabus macam ni lah, pernah kan? Okey, dia ambil gabus ni dipotong-potong dan diletak di bawah mikroskop ringkas tersebut. Okey, so jadi beliau menamakan struktur tersebut sebagai sel. Jadi dialah orang pertama memberitahu yang bulat-bulat tu namanya adalah sel. Jadi sebenarnya dialah orangnya yang bertanggungjawab memberi nama sebagai sel. Okey, sampai sini okey? Boleh cikgu teruskan lagi ya? Okey. Sel-sel menjalankan semua fungsi kehidupan. Okey, kita boleh bergerak ni disebabkan oleh sel tu sendiri pun dia adalah hidup guys. Kalau sel mati, kita akan cakap sel dah mati, kita makan vitamin, betul tak? Okey, jadi sel juga sebenarnya berfungsi menjalani kehidupan seperti dia akan membesar guys. Dia akan membesar, bertumbuh ke. Dia akan membesar. Maksudnya dia akan mula kalau dia mati dia akan replace balik, ganti. Dia melalui respirasi. Respirasi ni adalah bernafas macam kita lah. Dalam sains bernafas namanya respirasi. Jadi kalau korang tak pasti, tulis kat sini bernafas supaya tahulah akan datang. Okey, membesar, respirasi dan juga excretion. Excretion ni adalah kumuh. Berkumuh. Berkumuh ni apa nak cakap?
Bukan berkumuh tu buang liur, bukan. Berkumuh ni macam buang peluh. Okey, macam buang peluh. Tapi mikroorganism ni dia akan buang carbon dioxide. Carbon dioksida. Dia akan buang carbon dioksida. Itulah bahan buangan dia. Kalau kita ni peluh, kan, tu namanya berkumuh kita. Air kencing, tu berkumuh untuk manusia. Tapi untuk sel ni dia keluarkan carbon dioksida. Jadi sel kita ni macam diri kita juga, guys. Dia hidup. Jadi apa yang akan terjadi jika sel dalam tubuh kita sudah tua dan rosak? Kalau sel tua, sel tu boleh ganti lagi. Okey, sel tu bergantung pada diri kita. Lalu diri kita ni hidup lagi, guys. Jadi sel yang mati pun kita boleh ganti. Ya, tapi kalau kita dah mati, habis. Jadi sel menjalani proses pembahagian. Proses pembahagian. Namanya adalah proses pembahagian namanya. Okey. Pembahagian apa? Pembahagian sel lah. Proses pembahagian sel. Proses pembahagian sel. Untuk membentuk sel baru. Sel baharu. Sel baharu dan ganti sel yang rosak. Sel rosak ataupun sel yang tua. Okey. Kalau dah tua nak rosak tu kan, ganti awal-awal. Dari dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Okey. Walau macam mana pun, berlaku juga sel-sel yang membahagi tak normal, guys. Namanya tanpa kawalan. Tak boleh kontrol. Okey, sel yang bahagi tanpa kawalan ni yang tak boleh kontrol, namanya adalah kanser. Kanser, guys. Namanya sebagai kanser. Bahasa Inggeris pula, bahasa Melayu lah ya. Sebagai kanser. Okey. Sampai sini okey kan? Sampai sini okey tak, guys? Nak tanya apa-apa tak? Sampai sini boleh? Tak ada soalan sini? Zaki okey? Okey, next. Seterusnya. Okey. Ni adalah pengawalan yang kontrol. Dapat dikawal lah. Ni adalah pembahagian biasa. Okey, kalau pembahagian tak biasa, dia akan menghasilkan sel kanser. Sel kanser tu cikgu dah buat video dulu kalau korang pernah tengok. Kalau tak ada, jangan cikgu send dekat group macam mana rupa kanser tersebut. Okey. Tak ada sini, cikgu tak copy Alamak, cikgu tak bagilah pula gambar rajah yang ada kanser. Kejap guys, cikgu nak cari jap yang ada kanser ni, gambar rajah cikgu dah tak. Sekejap ya, kalau ada. Sekejap, kita tengok kalau ada kanser. Cikgu nak tunjuk gambar rajah kanser tu macam mana, guys. Okey, lagi. Ini guys, kanser. Inilah gambar rajah kanser. Kalau ikutkan sel yang bagus ni, sel yang normal ni, yang biasa tu lah, sel normal. Sel normal yang tu. Tapi kalau sel yang tak bagus tu, dia adalah yang sini. Yang tak normal tu. Nampak kan? Yang tak normal. Jadi, lama-lama dia akan grow. Dia akan grow sebab kita tak boleh kawal dia. Tak boleh kawal. Dia grow sendiri. Namanya tumor. Dia grow lagi sehingga sampai dekat darah ni, guys. Ini dah jadi kanser. Sebab dia masuk dalam saluran darah. So, darah membawa kanser ni ke tempat-tempat lain. Nanti, dia akan grow tempat lain pula. Namanya adalah kanser. Bahayalah. Kalau jenis kanser ni, dia bahaya. Okey, boleh tu contohnya. Okey, kembali semula kepada sini. Namanya adalah
tak terkawal. Kalau terkawal tu jadi sel biasa, tak terkawal jadi kanser. Adakah saudara mara yang kena kanser, guys? Ada tak? Pernah dengar? Zaki ada Zaki? Ada saudara mara? Tak pernah ada? Dengan kawan ke? Alicia ada tak Alicia? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah nampak ke? Alia pernah nampak tak? Kalau pernah jumpa, mana tahu? Macam mana kehidupan dia kalau kena? Kesianlah kehidupan dia sebab dia susah nak bergerak, sakit. Agak sukar sikit guys kehidupan dia. Kesian kat dia. Jadi kita sihat ni syukur Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Ini namanya adalah struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. Jadi tujuan menyiasat struktur sel tumbuhan menggunakan. Okey, tengok yang pertama ni. Nak tengok. So nanti bila korang masuk bilik sains, kalau tahun depan lah, korang akan menyiasat macam mana nak tengok sel tumbuhan namanya. Jadi salah satu yang senang adalah sel bawang. Sel bawang ni besar sikit guys. Ni cara-caranya lah. Titiskan air suling, ambil pisau, kita ambil epidermis, maksudnya yang paling nipis. Kita guna forceps macam kepik tu. Titiskan iodine supaya kita boleh nampak warna bawang tu lah. Okey, lepas tu kita condongkan kaca slider dan tengoklah dekat mikroorganism. Okey, nanti korang nampak lah sel bawang tu. Jadi larutan iodine digunakan untuk mewarna sel. Okey, warna sel bawang tu supaya nampaklah warnanya oranye-oranye sikit. Dan diperhatikan di bawah mikroskop. Kalau tak, dia warna jernih je, susah nak nampak. Jadi letaklah iodine supaya dia nampaklah sikit warna kulit bawang tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ini adalah menyiasat menggunakan, menggunakan sel bawang. Menggunakan sel bawang. Yang ini untuk tumbuhan guys. Okey, untuk haiwan menggunakan sel pipi. Sel pipi. Biasanya kat sekolah cikgu awak lah ambil pipi dia lah, sel pipi. Dia ambil sel pipi. Dia akan letak dekat sini. Nanti dia adalah alat dia kikis kat pipi dia akan masuk. Jadi itu mewakili sel haiwan. Jadi sel pipi kita tu mewakili sel haiwan. Pun sama juga titis air suling, pencukir gigi sebab dia nak masukkan dalam mulut kita. Yang ni kita pakai larutan metil biru ya. Okey, tutup dan sebagainya. Tengoklah. Okey, kat sini pun sama juga soalannya. Larutan meltina biru digunakan untuk mewarna sel. Jadi sel kita nampaklah macam biru-biru sikit. Dan diperhatikan di bawah mikroskop. Jadi dapatlah kita lihat sel kita guys. Dengan lancarnya. Jadi kat sini jom tengok sikit macam mana rupa sel kita ni. Ni sel kita ni guys. Ni sel kita. Nampak tak bawang? Kalau tak warna tak nampak jernih. Nampak tak sel? Sel pipi. Sel pipi ya. Check cells. Okey, jadi biasanya kita kena lukis sikit. Tapi soalan nanti tak boleh lukis guys. Soalan nanti suruh labelkan je. Tapi kalau kita mahir lukis lagi bagus. Okey, kita tengok dulu sel haiwan ya. Sel haiwan. Sel haiwan kalau boleh kita lukislah bulat macam ni. Okey. So dalam-dalamnya adalah beberapa perkara yang perlu kita tahu. Okey, apakah perkara yang perlu kita tahu tersebut? Okey, jom kita tengok sikit. Jadi kita lukis bulat. So yang pertama kalau boleh kita lukis mitokondria. Mitokondria ni kalau ikut dia macam bentuknya macam ni. Namanya mitokondria. Okey. Ni namanya adalah warna lain Namanya adalah mitokondria. Okey, yang paling luar ni
paling luar namanya adalah membrane cell. Membrane cell yang dalam mitokondria. Okey, lepas tu dia ada tengah-tengah guys. Tengah-tengah ni mesti korang tahu. Apakah yang paling tengah guys? Siapa tahu paling tengah ni apa? Zaki tahu tak paling tengah apa? Paling tengah lah nukleus. Pernah dengar nukleus? Nukleus. Ingat, apa-apa sel pun kalau kat tengah mesti nukleus. Nukleus ni adalah dia mengawal semua aktiviti sel. Jadi kalau nukleus tak ada, sel tak boleh hidup lah. Tak ada orang kawal dia. Jadi nukleus ni adalah yang kawal dia. Okey, dan satu lagi yang paling penting adalah tapak dia guys. Ni tapak dia ni. Yang dot-dot ni kita nampak yang luas sekali ni tapak dia. Untuk dia tinggal namanya adalah cytoplasm ataupun sitoplasma. Namanya adalah sitoplasma. Okey, ini adalah tapak dia. Ini adalah sel haiwan. Termasuklah diri kita lah guys. Tapi bentuk sel tak kisah. Bentuk sel ada yang bujur, ada yang bulat, ada macam ni. Tak kisahlah. Tapi dalam dia tetap sama. Okey, sampai sini nak tanya apa-apa tak? Sampai sini okey? Boleh? Okey boleh okey. So kat sini kalau nampak kita punya yang paling luar ni adalah membrane cell. Jadi membrane cell ni sebenarnya adalah mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk. Bahan keluar dan juga bahan masuk dikawal oleh membrane cell. Jadi tak semua benda boleh masuk lah. Okey, paling penting mitokondria ni guys, dia adalah untuk menghasilkan tenaga. Dia menghasilkan tenaga. Jadi kita dapat tenaga ni guys daripada mitokondria. Okey, nukleus ni dia adalah kawal sel. Kawal sel ini dia macam namanya menghasilkan tenaga, tapi kalau ikut dia sintesis tenaga tak apalah. Kita buat bahasa mudah je, hasilkan tenaga. Okey, yang ini pula keluar masuk bahan. Keluar masuk bahan. Macam gas ke. Okey, sitoplasm ni dia hanya menyediakan tapak. Okey, ni sebagai orang kata medium untuk bertindak balas. Bertindak balas. Tindak balas kimia lah. Senang cerita untuk tindak balas kimia. Jadi macam tapak dia lah. Tapak tak ada, tak bolehlah tindak balas kimia. Okey, itulah kita punya sel haiwan. Sel haiwan mudah. Sel tumbuhan dia ada banyak sikit. Dia ada dua lebih. Dia ada lebih dua. Dua ke? Satu, dua, tiga. Tiga lebih. Sel tumbuhan ni dia lebih tiga. Jom tengok dulu apa yang lebih tu. Okay, mula-mula kita lukis. Untuk sel haiwan ni, sel tumbuhan ni biasanya dia berbentuk empat segi guys. Okay, empat segi. Tapi nanti kalau yang betul dia akan buat macam-macam lah. Macam-macam nantilah. Tapi nak senang juga buat macam ni lah ya. Sepatutnya lain sikit. Patutnya dia kena macam ni sikit. Tapi nak mudah nak draw. Okey, dekat sini special sikit guys. Runner, kita ada lagi satu lapisan luar ni. Lapisan luar ni dikenali sebagai kalau yang dalam tu membrane cell, kat luar ni namanya adalah dinding sel. Dinding sel. Jadi membrane cell dia kat dalam ni. Ada juga. Ni namanya adalah membrane cell. Membrane cell. Okey. Boleh. Membrane cell. Seterusnya. Okay, kita ada apa dia? Ada nukleus tak? Ada. Kita ada nukleus juga. Okey, nukleus letak kat sini. Satu. Bulat.
Ini adalah nukleus. Fungsinya sama je. Fungsinya sama, mengawal sel. Okey, tapi kita ada benda special juga beritahu dia kan. Benda special yang pertama adalah dia ada satu benda yang besar ni, namanya adalah vacuole. Ini hanya ada dalam tumbuhan sahaja. Vacuole. Vacuole ni sebenarnya adalah dalam ni ada air. Jadi dia akan memberi sokongan. Ni memberi sokongan. Korang tengok macam pokok-pokok sayur-sayuran kan dia kecil kan, tapi dia tegak. Kenapa dia boleh tegak? Sebab dalam tu ada air dan juga vacuole ni. Jadi kalau musim panas je dia akan kecuk je kan, sebab airnya dah kurang. Jadi sokongannya kurang lah. Okey, boleh jadi dalam ni ada air. Okey, yang kat sini dinding sel kan. Dinding sel ni kalau ikut dia lebih kuat. Contohnya macam pokok rambutan ke kan, dia punya batang ni kuat. Jadi dia pun memberi sokongan juga ni. Sokongan bentuk. Maksudnya kalau dia punya batang ni bulat-bulat lah. Bentuknya kan. Ni lebih kepada sokongan dekat pucuk-pucuk. Dekat pucuk-pucuk nak naik ke kan. Jadi sebab itulah dinding sel tu nak potong pokok susah. Sebab dindingnya keras. Okey. Okey, lagi apa lagi yang perlu ada Kita ada lagi satu, dua yang berbeza gua highlight Ni tak ada tadi. Ni tak ada dekat haiwan, ini pun tak ada dekat haiwan. Okey, yang tak ada lagi adalah chloroplast. Chloroplast ada juga. Chloroplast gua lukis kat mana? Gua lukis dekat sinilah. Warna hijau chloroplast. Chloroplast dia macam ni lah lebih kurang. Okey, ni namanya adalah chloroplast. Yang korang belajar tu yang buat fotosintesis tu, chloroplast. Jadi dalam chloroplast tu adanya klorofil. Jadi klorofil tu berada dalam chloroplast lah. Ini untuk apa? Untuk fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Ini pun tak ada dalam haiwan. Okey, yang lain lagi macam mitokondria tu adalah seperti biasa. Kita buatlah satu mitokondria kat sini. Okey, ni namanya mitokondria. Mitokondria. Okey, mitokondria. Dan juga last one adalah sitoplasma. Okey, sitoplasma untuk apa tadi? Untuk medium tindak balas kimia. Jadi kita ada 3 sahaja yang berbeza daripada haiwan, iaitu dinding sel untuk memberi sokongan yang maksudnya tetaplah. Kalau pokok dia macam tu lah. Nombor 2 adalah vacuole, sokongan dari segi air. Yang ketiga adalah chloroplast untuk fotosintesis. Okey guys, korang salin ke ni? Ke ada yang tinggal beritahu cikgu? Aku besarkan sikit supaya korang nampak semua. Mana tak cukup tu korang boleh salin. Bolehlah buat sendiri, contoh mana-mana. Okey dah. Boleh. Cikgu teruskan lagi. Kita nak masuk fungsi. Cikgu dah cerita sikit tadi fungsi-fungsi dia guys. Okey, cikgu dah cerita sikit tadi fungsi-fungsi dia. Jadi harap-harap korang boleh ingat lah ni.
Okey, yang pertama nukleus. Siapa ingat? Apakah fungsi nukleus tadi? Nukleus fungsi dia apa? Yang pertama, control sel. Yang pertama adalah kawal aktiviti sel. Okey, aktiviti sel. Okey, masuk dalam sel tu dia adalah control. Okey. Okey, nombor 2 yang kurang popular. Yang kurang popular adalah mengandungi kromosom ataupun DNA lah senang. Mengandungi DNA. DNA untuk apa? DNA adalah membawa maklumat genetik. DNA ni membawa maklumat genetik. Maklumat genetik. Okey, maksudnya kalau maklumat di dalam diri kita ni sebenarnya guys adalah daripada mak dan ayah kita. Jadi dia transfer melalui nukleus. Jadi kita adalah sikit maklumat mak ayah kita. Mungkin rambut kita yang sama ke, kerinting ke, kulit warna ke, mata ke. So kita ada maklumat genetik DNA tu. Macam cerita sains pula. Okey. So ni duduk kat mana? Nukleus ni berada kedua-duanya. Ada pada sel haiwan. Okey, haiwan pun ada, tumbuhan pun ada. Kedua-dua ada. Okey, yang seterusnya sitoplasm. Sitoplasm untuk apa? Bertindak sebagai medium. Kalau ikut sitoplasm tadi adalah bertindak sebagai, okey, ini ayat penuhnya lah. Sebagai medium tindak balas kimia. Cukup simple je. TB tu adalah tindak balas kimia. Jadi bertindak sebagai medium tindak balas kimia. Okey, yang ini pun sama. Kedua-duanya ada. Kedua-dua ada ya. Okey, seterusnya adalah membrane cell. Membrane cell siapa ingat? Membrane cell. Membrane cell. Ni. Membrane cell kita. Dan juga membrane cell. Sama je. Dia mengawal, membenarkan bahan-bahan masuk kan. Itu adalah membrane cell. Jadi kalau ikut kat sini nak buat ayatnya, kita boleh beritahu bahawa mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar, ke dalam dan keluar sel. Okey, ke dalam dan keluar sel. Okey, boleh. Okey, mitokondria ingat. Mitokondria ingat menghasilkan tenaga. Menghasilkan. Okey, nanti bila korang masuk mendengar, dia tak guna lagi menghasilkan, dia akan guna mensintesis. Sintesis. Tapi tak payahlah, korang tak payah guna lagi lah ya. Menghasilkan tenaga. Okey, tenaga untuk apa? Untuk tindak balas. Okey, menghasilkan tenaga. Okey, tenaga ni dihasilkan apabila ada fotosintesis itulah guys. Okey, next. Vakuum. Ingat vakuum tadi ada air? So, memberi sokongan. Memberikan sokongan. Okey, sokongan kepada sel supaya dia segah lah. Okey. Dan dalam tu ada air tau. Dipenuhi air. Air tu ni namanya adalah subsel. Subsel ni adalah air lah guys. Dia tak panggil air, dia panggil subsel. Dalam tu ada air. Subsel. Jadi ini adalah tumbuhan sahaja.
Okey, vakuum tumbuhan saja, mitokondria kedua-duanya ada. Membran sel kedua-dua ada. Kloroplas tumbuhan sahaja. Okey, kloroplas ada apa tadi? Kloroplas tu ada proses fotosintesis. Jadi dia berfungsi menyerap tenaga matahari untuk proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Okey. Okay, last one, dinding sel. Dinding sel adalah memberi sokongan. Memberi sokongan, kita boleh kata perlindungan pun boleh. Sokongan, perlindungan, dan juga bentuk yang tetap kepada sel. Okey, ini hanya ada pada tumbuhan sahaja ya. Ada pada tumbuhan sahaja. Okey. Sampai sini nak tanya apa tak? So far so good? Boleh ke lagi menerima? Jadi akan datang dah boleh ingat ni. Kena ingat, maksudnya bukan ingat apa. Boleh kan? Ya, okey. Ini kena ingatlah cepat-cepat. Maksud nukleus kawal sel. Dah tahu dah. Kawal aktiviti sel. Ada DNA. Mengandungi maklumat genetik. Okey. Sitoplasm menyediakan tapak tindak balas ataupun menyediakan medium untuk tindak balas kimia. Membran sel benarkan bahan masuk dan keluar. Mitokondria menghasilkan tenaga. Vakuum ni adalah mempunyai subsel dan mengawal bentuk. Sokongan. Kloroplas ni untuk tindak menyerap cahaya dan menghasilkan proses fotosintesis. Dinding sel ni untuk menjadikan dia bentuk dia kekal. Dan juga sokongan kepada tumbuhan tersebut. Jadi benda-benda macam ni memang selalu keluar. Jadi kalau kita dah macam dah biasa kan, jadi best lah nak belajar. Kalau tak nanti dah masuk benda lain dia macam blank sikit. Okey, kita buat sikit sini. Apakah persamaan dan juga apakah perbezaan? Okey, yang pertama, yang sama kita ada nukleus. Ingat tak? Okey, yang pertama nukleus sama. Sitoplasma sama. Lagi kita ada membran sel. Okey, membran sel kita pun ada sama. Satu lagi mitokondria. Jadi 4 yang sama. Okey, kalau pokok apa yang pokok ada lebih sikit? Pokok ada sel apa ni? Apa tadi lupa cikgu. Apa sel apa tadi? Alamak. Yang keluar sekali tu dinding sel. Allahuakbar. Ada dinding sel. Dinding sel. Lagi kita ada kloroplas. Okey, lagi kita ada vakuum. Lagi kita ada bentuk yang tetap. Okey, pokok bentuk tetap tak berubah. Manakala tumbuhan ni tulis tak ada lah. Tiada dinding sel. Dan sebagainya. Lain semua tiada ni. Tiada. Dan juga tiada. Berlawanan dengan ini. Berlawanan dengan yang sebelahnya. Okey dah, salin.
Okey, dah siap you nak move? Okey, kita nak masuk pula jenis-jenis sel yang ada. Kita ada dua jenis sel. Yang pertama namanya adalah unisel. Ada satu sel je dia boleh hidup. Yang kedua, kita perlukan multisel. Maksudnya kita nak hidup perlukan pelbagai sel. Maksudnya bukan satulah, ada banyak sel baru boleh hidup. Ada juga tahu benda hidup yang ada satu sel je dia hidup. Dengan satu sel pun dah boleh hidup. Macam manusia ni tak boleh satu sel, kita ada banyak sel. Jadi kat sini organisma unisel ni maksudnya apa? Lama terlebih dua pula guys. Satu sel L1 ini guys. Jadi uni ni bermaksud satu ya. Adalah organisma yang terdiri daripada satu sel lah. Satu sel. Daripada satu sel. Sementara sel organisma multisel, multi bermaksud banyak. Organisma terdiri daripada lebih daripada satu ataupun banyak sel lah. Walau bagaimanapun, organisma manusia terdiri daripada hanya satu sel. Organisma boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti tumbuhan dan pembiakan. Betul. Unisel ni walaupun dia satu, dia boleh hidup macam kita guys. Boleh bernafas, boleh bergerak. Hebat ni sel ni. Okey, ni contoh unisel. Okey, dalam bahasa Inggeris namanya unicellular organism, unisel. Okey, unisel yang pertama kita dah belajar masa darjah 6 dulu. Yang ini adalah ameba. Ini namanya lah ameba. Ditulislah. Namanya adalah ameba. Amoeba. Yang ini adalah paramecium. Paramecium. Okey, paramecium. Okey, seterusnya. Dekat sini kita ada ameba dan paramecium adalah organism unisel dalam alam haiwan. Dia di haiwan ni. Okey, mereka tinggal di kawasan berair. Okey, ameba, paramecium ni diistilahkan sebagai haiwan. Dua-dua ni protozoa kedua-dua ni adalah protozoa. Okey, kat bawah ni adalah Euglena. Ialah Euglena. Jadi Euglena. Euglena ni mempunyai ciri-ciri kedua-dua tumbuhan dan haiwan. Dia special sikit guys. Sebab dia ada ekor kan, dia bergerak macam haiwan dan dia boleh buat fotosintesis. Kalau macam tumbuhan tak bergerak, kan kita tanam kat situ lah dia. Tapi macam Euglena ni dia boleh bergerak, ada ekor. Jadi nak kata tumbuhan pun tak boleh bergerak. Nak kata bukan tumbuhan tapi dia buat fotosintesis. Sebab ada warna hijau, ada kloroplas, faham tak? Jadi dia special sikit guys. Satu lagi adalah Chilodomonas, adalah organisma unisel di alam pokok sahaja. Unisel. Sel ni L1 je terlebih sel pula. Clidomonas, betul namanya Clidomonas. Ejaan macam tu lah sebab dia bahasa Inggeris kan, Clidomonas. Midomonas. Ejaan dia sama je. Okey dah. Kalau dah nak move lagi. Okey. Tak sempat beritahu. Okey, sekarang ni nak tengok pula organism multisel. Maksudnya benda-benda yang masih lagi kecil tapi dia lebih daripada satu sel. Kalau macam kucing dah tahulah kan. Okey, yang pertama ni adalah muko. Inilah muko namanya. Okey, muko. Yang ini adalah Spirogyra. Spirogyra. Dia adalah Spirogyra guys. Spirogyra ya.
Yang kedua adalah hydra. Hydra. Yang ketiga adalah macam ni kucing lah ni. Kan? Ini bunga. Bunga matahari. Ini manusia lah. Okey. Spirogyra di bawah kumpulan apa? Siapa tahu? Spirogyra di bawah kumpulan apa? Warna hijau tu. Di bawah kumpulan algae, alga. Muko di bawah kumpulan apa? Siapa masih ingat lagi darjah 6? Muko di bawah kumpulan kulat. Okey, move lagi. Cikgu move lagi. Banyak juga tu belajar ini Okey, kat sini tengok jenis dan fungsi. Kita nak jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan ini. Okey, pertama. Kita ada beberapa jenis sel. Okey, ini sel-sel kita guys. Okey, ini adalah sel-sel basic yang kita perlu tahu. Okey, dalam badan kita ni ada pelbagai jenis sel. Okey, yang pertama namanya adalah sel epithelium. Okey, sel epithelium. Okey, sel banyak jenis. Kita ada epithelium, kita ada sel otot, kita ada pelbagai sel lagi lah. Jadi epithelium lebih kepada kulit. Jadi dia lebih kepada melindungi. Jadi bentuk lapisan yang dia melindungi kita guys. Jadi kalau ikut ini untuk melindungi. Sebab epidermis ni banyak pada kulit. Melindungi organ. Okey. Dalam sel badan. Sel ini juga dia akan merembeskan mukus. Dia merembeskan mukus. Mukus tu apa? Mukus tu macam air peluh. Macam air kat hidung tu, peluh namanya mukus lah tu. Okey, sel yang kedua ni namanya adalah sel, siapa tahu ni? Sel otot. Sel otot ni macam sel badan kita lah, otot. Tengok, nampak tak bentuknya bulat? Macam kacang tu. Okey. Jadi sel ni sebenarnya adalah dia sel otot ni macam dia boleh gerakkan tangan kita. Jadi namanya adalah mengecut dan mengendur. Mengecut dan mengendur. Mengendur. Contract and relax. Mengecut dan mengendur. Contohnya lah kalau kaki kita nak bergerak, otot kita perlu mengecut dan mengendur baru boleh bergerak. Ya? Tangan kita nak angkat barang, otot kita mesti mengecut dan mengendur. Barulah boleh bergerak guys. Okey. Jadi otot membolehkan pergerakan berlaku. Macam tu. Okey, seterusnya sel ini nama apa sel ni? Ini namanya adalah sel nerve cell. Okey, nerve cell ni kalau dalam bahasa Melayu namanya adalah sel saraf. Okey. So, sel saraf ni sebenarnya adalah mengandungi fiber yang sangat panjang. Ataupun dalam bahasa Melayu namanya adalah gentian. Gentian panjang. Tak muak ya? Gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat. Okey, membawa maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni macam elektrik lah, laju sangat ke semua bahagian. Sebab itu kalau kita kena banas ataupun kena jarum ke kan, tangan kita cepat-cepat halihkan, betul tak? Sebab impuls ni sangat laju. Jadi maklumat yang kita bawa ni dalam bentuk impuls yang sangat laju. Okey. Kalau kita katakanlah kita dengar suara orang, kalau orang duduk jauh, kita dengar lambat. Tapi impuls tak? Sangat laju. Masa kena panas, masa tu juga tangan kita alihkan, betul tak? Okey, yang alihkan tu adalah sel
sel saraf ni. Okey, kita habiskan sel sikit lagi, tinggal 3 lagi. Kita habiskan ni baru kita stop. Okey, ni kalau bentuk donat ni, siapa pernah tengok sel apa ni? Ni namanya adalah sel darah merah. Okey, red blood cell. So red blood cell ni hanya satu-satu sel yang tiada nukleus. Sel lain ada kan? Kalau ikutkan nukleus kan membawa DNA, tapi sel darah ni tak ada nukleus. Sebab apa? Kalau dia ada nukleus, nanti ruangnya dah jadi sempit. Sebab itu nukleus tu Tuhan buang nukleus. Jadi mudahlah dia nak angkut, nak membawa oksigen. Jadi ruangnya semakin besar lah. Okey. Bentuknya pun cantik je. Okey, dia namanya bentuk cakra dwi cekung. Bentuknya macam cakra dwi cekung. Cakra dwi cekung untuk meningkatkan luas permukaan. Jadi bukanlah saja-saja Tuhan cipta macam donat tu. Walaupun berlubang kat tengah tu, nanti dia boleh simpan banyak oksigen ni. Dia boleh angkut oksigen, dia hantar kepada sel. Itulah tujuannya bentuk macam ni. Okey. So mengandungi namanya hemoglobin. Pernah dengar tak hemoglobin? Hemoglobin. Bukan globin kita Korea tu, bukan. Hemoglobin. Yang berfungsi mengangkut. Mengangkut apa? Mengangkut oksigen. Mengangkut oksigen. Okey. Mengangkut oksigen ke semua badan. Dia penting darah ni. Sebab itu kalau darah keluar banyak, aksiden, boleh meninggal. Sebab badan kita tak cukup oksigen. Tak ada orang nak bawa oksigen. Okey. Dia angkut ke dalam oksigen. Angkut keluar adalah karbon dioksida. Okey. Jadi kalau keluar ni mengangkut karbon dioksida keluar. Daripada sel mengangkut keluar karbon dioksida ni tertinggal satu guys. Mengangkut keluar ni. Tertinggal keluar ya. Mengangkut keluar karbon dioksida daripada sel dan semua bahagian badan ke peparu. Kalau oksigen daripada peparu ke sel, karbon dioksida daripada sel ke paru-paru. Dibuang. Okey, dua lagi tinggal. Okey, bentuk warna pink ni sebenarnya dia adalah sel darah putih. Sel darah putih. Bentuknya macam donat juga, tapi bentuknya tak menentu guys. Ada bentuk macam ni pun ada. Dia bukan macam donat sangatlah. Jadi bentuknya berubah-ubah. Itu tukar bentuk. Bentuknya berubah-ubah. Itu special sikit. So dia akan tukar bentuk mengikut persekitaran. Mengikut persekitaran. Okey. Persekitaran. Okey. Lepas itu dia akan mengikut persekitaran seperti dia jumpa zarah asing. Kalau mengikut persekitaran ni, maksudnya kalau dia berjumpa dengan zarah asing, dia akan bunuh zarah asing tu. Okey, dan memusnahkan. Jadi dia tukar bentuk. Lepas itu dia akan dia macam mengelilingi. Ataupun senang kita buat mengelilingi lah ya, cantik sikit. Tukar bentuk mengelilingi zarah. Mengelilingi zarah asing. Zarah asing tu macam bakteria ke? Sebab sel darah putih ni sebenarnya dia menghasilkan antibody. Yang korang cerita antibody tu, sel darah putih lah yang hasilkan. Jadi dia ni lah akan jumpa mikroorganism, dia akan keliling mikroorganism tu, dia akan musnahkan mereka. Jadi kalau kita kurang sel darah merah, bermaksud antibody kita kurang guys. Okay, sel darah putih hanya hidup selama 2 minggu sahaja. Sel darah merah hidup 3 bulan. Setiap 3 bulan darah merah kita mati.
sel merah putih kita 2 minggu sekali mati. Jadi tujuan kita cocok vaksin tu sebenarnya kita nak memanggil-manggil sel darah putih ni lebih awal. Okey, last one. Okey, ini adalah untuk perempuan ovum, untuk lelaki adalah sperma. Ini juga adalah satu sel. Ini namanya sel pembiakan. Okey, sel pembiakan namanya. Okey, sel pembiakan ni apakah tujuannya? So kalau macam ni, kalau tengok membawa jenis lelaki, ni adalah sperma. Okey, sperma membawa bahan genetik lelaki, kan? Manakala ovum membawa bahan genetik wanita. Dia sebagai pembawa. Okey, ovum ni kira ikut telur dia lah. Telur untuk wanita lah, untuk bercantum dengan lelaki, persenyawaan. Okey guys, sampai sini tanya apa-apa tak? Sebelum kita bersurai, ada apa-apa tak clear tak? Yang boleh cikgu explain sikit. Buka kamera dia, nak Abidah.